sepakat. Ya. Bila British mentadbir negara kita, diletakkan pemungut hasil, dan juga pemungut cukai serta magistrate, diletakkan residen, diperkenalkan undang-undang barat. Apa yang berlaku, kesan terhadap rakyat. Baik, yang pertama sekali, kesengsaraan kepada rakyat. Apa itu kesengsaraan, cikgu? Kesengsaraan tu bermaksud penderitaan. Penderitaan. British memperkenalkan pelbagai jenis cukai, iaitu cukai tanah, cukai hasil hutan dan tumbuh-tumbuhan. Contohnya di di Kelantan, Majlis Mesyuarat Negeri mengeluarkan perisytiharan sistem pungutan cukai baharu yang dikuatkuasakan pada 1 Januari 1915. Hal ini menjejaskan kehidupan penduduk tempatan. Kenapa terjejas, cikgu? Baik, kita tengok perbandingan. Okey. Baik, bila kita tengok perbandingan sebelum pentadbiran British dan selepas, kita tengok betul-betul, fahami betul-betul. Baik, cukai terhadap petani di Pasir Putih. Sebelum pentadbiran British datang, kutipan cukai memang ada. Tapi kutipan cukai itu berdasarkan jumlah keluaran. Maknanya jumlah hasil tanaman tu. Sekiranya hasil tanaman sedikit, maknanya kalau hasil tu sedikit, maka cukai yang dikenakan pun adalah rendah. Nampak tak? Jadi tanah-tanah yang tidak diusahakan, maknanya kalau ada penduduk kampung yang ada tanah tapi tanah tu tidak dibuat apa-apa, maka dikecualikan daripada cukai. Ini zaman sebelum kedatangan British dan zaman sewaktu Kesultanan Melayu. Cukai, betul, hasil tanaman banyak, banyaklah cukai kena bagi. Kalau hasil tanaman sedikit, sedikitlah cukai kena bagi. Ya, betul. Betul lah. Itu baru betul. Kan, kalau hasil tanaman dia banyak, maka cukai dikenakan adalah tinggi. Tapi kalau hasil tanaman sedikit, cukai yang dikenakan adalah rendah. Dan kalau tanah itu tidak dapat diusahakan untuk apa-apa, maka dikecualikan daripada cukai. Nampak tak? Dan jenis cukai seperti tanah pertanian. Cukai tanah pertanian, kadar cukai yang dikenakan adalah 40 sen seekar. Sehingga RM1.20 seekar. 1 ekar. 1 ekar, 40 sen hingga RM1.20. Okey dah tu. Baik. Tetapi selepas kedatangan British, kau tengok selepas kedatangan British, setiap penduduk mesti melaporkan jumlah keluasan sawah padi. Kena bagi tahu kepada British berapa luas kawasan sawah padi mereka, dan setiap tanah yang mempunyai keluasan 400 depa persegi. 400 depa 1 depa, 2 depa, 3 depa. Kalau ada tanah yang 400 depa persegi tu, dikenakan cukai 30 sen ataupun 3 kupang setahun. Dan semua pemilik tanah diwajibkan untuk membayar cukai. Maknanya apa? Kalau kamu tanam ke tak tanam ke, sebab itu tanah kamu punya, kamu kena bayar. Kalau orang kampung kata apa? Saya tak bukan tak nak tanam, tapi tak boleh tanam. Sebab saya tak sihat. Jadi saya tak dapatlah nak usahakan pertanian ni. Oh, tak boleh, kena bayar juga. Nampak tak kat situ? Jadi, kena bayar juga. Selepas kedatangan British Dan ada pula cukai-cukai tambahan. Cukai tanaman. Okeylah, fahamlah. Kemudian cukai binatang ternakan. Contohnya pokok durian. 12,5 sen sepokok. Dia bukan kira tanah, dia kira pokok. Ada berapa pokok durian kat sini? Oh, pokok durian saya ada lebih kurang 50 batang pokok. Darabkan 50 darab 12. Kalau tanah terbiar tapi dia punya pun mesti kena bayar ke? Ya, kena bayar. Dia kena bayar. Kemudian pokok kelapa yang berbuah.
3 sen sepokok. 3 sen sepokok. Kemudian pokok pinang 1 sen sepokok. Pokok sirih 5 sen sejunjung. Sejunjung macam tu 5 sen sejunjung. Lembu dan kerbau 20 sen seekor setahun. Dia kira per ekor, dia kira per pokok. Zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, zaman Kesultanan Melayu dulu, tak ada pun kira pokok ataupun kira ekor. Just kira kadar cukai untuk keluasan tanah yang diusahakan. Kalau sebelum kena bayar cukai ke untuk lembu, ya kena bayar. Kalau sebelum tu tak ada. Semasa zaman pentadbiran ni, sebelum pentadbiran British, tak ada pun kena bayar cukai untuk lembu. Tak ada. Bila datang saja British, lembu pun kena cukai, kerbau pun kena cukai. Sirih pun kena cukai, pokok pinang pun kena cukai, pokok kelapa, pokok durian, semua nak kena cukai. Kan? Apa yang pelik? Apa yang pelik? Nak tanya boleh tanya sekarang. Apa yang pelik? Apa yang pelik? Nak tanya apa tu? Tanya. Maknanya, mahir, memang mahir. Memang mahir. Dan untuk pengetahuan kamu, duit yang 1 sen tu kan? 1 sen. Kamu tahu tak? 1 sen zaman dahulu, 1 sen zaman dahulu boleh beli secawan kopi. 1 sen dahulu boleh beli secawan kopi. Kau bayangkanlah. Kalau katakan 10 sen tu, 10 sen tu dah banyak boleh beli garam, beli gula dengan 10 sen. 20 sen lagi lah tinggi. Jadi 10 sen dulu, plus minus lebih kurang macam RM5 sekarang lah 10 sen dulu. Ini untuk apa? Untuk setahun ke untuk sebulan? Untuk setahun. Untuk setahun. Tapi harus diingat, orang dulu-dulu tanam pokok bukan sebatang dua batang. Pokok durian memang berbatang-batang pokok. Pokok kelapa pun berbatang-batang pokok. Pokok pinang lagi. Pokok sirih lagi. Tapi kamu kena tahu penduduk-penduduk kampung ni mana ada orang kaya. Kalau ada duit tu, itulah untuk beli beras. Kalau ada hasil tanaman tu, itulah ditukarkan untuk dapatkan duit sikit beli keperluan dapur. 1 sen, 3 sen dulu besar. Jadi, kalau kita lihat, kalau kena British kenakan semua cukai ini, tidak ke ini telah menyusahkan rakyat? Menyusahkan rakyat. Ya. Ya menyusahkan rakyat. Betul. Kemudian, ada, kita tengok perbandingan. Kemudian, di Kelantan, masalah nak bayar cukai. Kita tengok masalah membayar cukai yang kedua. Masalah penduduk Kelantan yang pertama, cukai terhadap petani. Telah pun bertambah. Yang kedua, masalah membayar cukai. Di mana kalau kita lihat penduduk Pasir Putih Kelantan menghadapi masalah membayar cukai kerana pejabat bayaran cukai itu terletak jauh dari tempat tinggal mereka. Dan bayaran cukai hanya boleh dijelaskan semasa waktu pejabat. Semasa waktu pejabat. Waktu pejabat bila? 8 pagi hingga 5 petang. Bayaran cukai hanya boleh dijelaskan semasa waktu pejabat. Jadi, penduduk yang enggan membayar cukai akan ditangkap dan didenda. Dan keadaan ini menyebabkan penduduk semakin benci kepada British. Nampak tak? Dia suruh kita bayar cukai. Kan? Kau ingat orang kampung tu tinggal kat bandar. Kena faham tempat pejabat-pejabat pembayaran cukai itu biasanya di bandar-bandar.
di bandar-bandar. Penduduk kampung yang kena cukai itu penduduk kampung. Nak keluar, nak berjalan pergi bandar lagi. Kemudian sampai-sampai dah petang, pukul 5, pukul 6. Tuk tengok waktu pejabat saja, ofis dah tutup. Nampak? Ya. Jadi ini menyusahkan. Tak lagi pejabat tunggu je BT datang untuk bayar cukai kat rumah. Tak boleh. British buat law iaitu nak bayar di waktu jabat. Datang ke pejabat bayaran cukai. Nampak tak? Jadi ini menyusahkan rakyat. Menyusahkan rakyat. Kalau langgar apa jadi? Langgar apa? Langgar untuk tak bayar cukai. Tu ditangkap dan didenda. Tak bayar kena tangkap, kena denda. Nak bayar susah, pejabat jauh. Ikut ofis awal pula tu. Nampak tak? So penduduk-penduduk tempatan menghadapi masalah membayar cukai. Saja je dia kenakan kan? Saja je. Kemudian yang ketiga, kita tengok iaitu bercanggah. Baik, bercanggah tu maksudnya apa? Berlawanan. Ya. Okey, berlawanan dengan nilai-nilai tempatan. Iaitu perbuatan British ini, okey, British melaksanakan beberapa perubahan. Ya, bertentangan. Bertentangan dengan local value. Against the local value lah. For example, British melaksanakan beberapa perubahan baru. Okey, baiklah. Dalam pentadbiran yang bertentangan dengan nilai tempatan. Misalnya, penduduk Terengganu. Okey, penduduk Terengganu memerlukan, perlu ada surat kebenaran untuk mengambil hasil hutan atau membuka tanah untuk pertempatan atau berhumah. Nampak tak? Dulu kalau nak buka tanah kat hutan ke, nak masuk ke dalam hutan, nak ambil hasil hutan, tak perlu kebenaran pun. Sekarang ni, nak masuk hutan kena tunggu dulu. Kena tunggu dulu untuk apa? Untuk dapatkan surat kebenaran daripada pegawai British. Semata-mata untuk masuk ke dalam hutan, ambil hasil hutan seperti nak ambil pokok rotan ke, nak ambil petai ke, nak memburu ayam hutan ke, kena buat surat kebenaran pula tak? Bukan kena buat, kena tunggu surat kebenaran daripada pejabat British. Ini yang faham. Kemudian nak membuka tanah untuk rumah pun kena tunggu surat kebenaran daripada British. Kemudian berhumah. Ini yang ramai bertanya. Berhumah tu apa? Berhumah tu maksudnya, iaitu berhumah tu bermaksud bercucuk tanam. Iaitu tanaman apa? Padi humah. Padi humah tu maknanya padi bukit. Padi ada dua jenis Satu padi sawah, satu lagi padi bukit. Padi bukit dia tak perlukan air yang banyak. Tapi dia ditanam di lereng-lereng bukit. Itu dipanggil padi humah. Jadi bila dia kata berhumah tu maksudnya bercucuk tanam padi humah. Itu pun kena minta surat kebenaran daripada British. Rupa padi bukit tu macam mana? Sama macam padi, sama macam padi sawah. Cuma perbezaan dia tak perlu gunakan air yang banyak dan juga pokok dia agak lain sikit. Beras dia pun lain sikit lah. Lain sikit lah. Ya. Jadi, kemudian dah lah itu. Nak kena minta surat kebenaran. Dan kemudian cukai mesti dibayar di pejabat tanah. Mereka yang gagal mematuhi peraturan tersebut akan didenda. Dan jika gagal bayar denda, akan dipenjarakan. Dia macam ni lah. Macam, Macam kamu bayar duit kelas. Bayar dekat bendahari. Tiba-tiba kamu tak dapat bayar. Aku tak dapat bayar lah ni. Kamu tak dapat bayar duit PIBG ni, duit kelas ni. Tak dapat bayar. Kamu dihukum penjara.
Tak bayar pun kena hukum penjara. Jadi ini memang menyusahkan rakyat. Ya. Jadi kalau macam tu pihak British perlulah buat kaedah banking dan bank-bank to you untuk memudahkan orang kampung. Bang, ini tahun bila bang? Ini tahun 1910, 1905. Yang mana jangan kata internet, telefon pun tak ada, komputer pun tak ada lagi, tak wujud lagi. Okey. Tak ada. Media sosial pun tak ada. Okey, telefon pun tak ada lagi. Okey, telegraf je yang ada. Okey. Telegraf je yang ada. Jadi macam mana nak buat back to you? Mana boleh? Kan? Telegram pun tak ada. Tak ada. Okey, yang boleh pada waktu itu komunikasi yang paling banyak dilakukan ialah surat menyurat. Surat menyurat. Surat, tulis surat kan. Kemudian letak bedak dalam tu kan. Lipat mana? Bila buka kan, bedak. Kan. Kat bawah sekali ada pantun. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca harap balas. Acik. Nampak tak tu? Syazwina dah senyum. Adila Risha pun dah senyum. Kan biasa tu. Izakil pun dah senyum. Okay. So, macam pernah terima je soal apa surat macam tu ya. Pernah terima surat macam tu ya. Yes. Ini pantun zaman dahulu dah bagi surat nak suruh orang tu balas, dia akan pakai pantun. Okay, pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Gitu. Boleh guna ya. Boleh guna. Okey. Jadi itu yang dikatakan sebagai berguna cikgu ni. Ya, boleh. Okey. Jadi kalau kita lihat inilah dia. Okey, kesan terhadap kehidupan masyarakat. Jadi maknanya apa tahu? Rakyat sengsara. Kerana apa? Kerana ada cukai yang tinggi. Yang kedua, ada masalah nak bayar cukai. Yang ketiga, bercanggah dengan nilai-nilai tempatan. Itu masalahnya. Baik. Okey. Jadi ini antara masalahnya. Tapi kita fikirkan balik soalan ini. Iaitu soalan dia, rasionalkan tindakan British. Ya, rasionalkan tindakan British mengenakan cukai yang tinggi kepada penduduk tempatan. Maksudnya soalan dia, apakah rasional? Okey, iaitu apakah rasionalnya? Okey. Okey, ataupun kita kata apa itu rasional? Kewajaran. Apakah kewajaran? Okey. British mengenakan cukai yang tinggi kepada penduduk tempatan. Apa yang rasionalnya? Baik, banyak. Okey, yang pertama sekali. Okey, yang pertama, okey, untuk membiayai. Okey, untuk membiayai kos kos prasarana. Okey, dan kemudahan awam. Okey, seperti jalan raya, jalan raya, jalan kereta api, okey, dan juga sistem perhubungan. So, jadi apakah rasionalnya British kenakan cukai tinggi? Supaya cukai tinggi itu dapat sponsor, dapat membiayai kos prasarana dan kemudahan awam. Itu sebenarnya. Okey, banyak utawan mesti lebih tinggi cukai. Ya, betul. Betul. Itu memang betul. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, ini untuk membiayai kos prasarana dan kemudahan awam. Selain daripada itu, okey, apakah rasionalnya tindakan British mengenakan cukai yang tinggi? Okey, adalah untuk apa? Juga untuk menampung keperluan tentera. Okey, keperluan tentera dalam Perang Dunia Perang Dunia Pertama. Okey. Sebenarnya untuk pengetahuan kamu, pada tahun-tahun ini pada tahun 19 berapa ni?
Okey, pada tahun 1915 pada waktu ini, kamu nak tahu tak? Okey, ini info tambahan. Kamu tahu tak sebenarnya pada tahun cukai ni, pada tahun 1 Januari 1915 kan. Okey, British kenakan cukai melalui Majlis Mesyuarat Negeri. Kamu tahu tak? Ya, Perang Dunia Pertama, First World War, Perang Dunia Pertama adalah daripada tahun 1914 hingga 1918. Maknanya apa? Maknanya pada 1 Januari itu, pada 1915 itu, memang British telah terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Jadi maknanya British dah join Perang Dunia Pertama. Ya, betul, serius. Okey, Perang Dunia Pertama di Eropah iaitu peperangan di antara, kita tahu ada dua grup iaitu Jerman, dengan juga Austria, kemudian Turki Uthmania, menentang apa? Menentang satu lagi grup, iaitu satu lagi grup ialah yang diketuai oleh Britain. Britain, kemudian juga menentang di sini ada dibantu oleh Russia, kemudian juga di sini dibantu oleh Itali. Nampak tak? So Perang Dunia Pertama. Kenapa Uthmania join Jerman, cikgu? Kerana Uthmania menganggap bahawa pada waktu itu Jerman adalah antara yang terkuat. Britain British ke cikgu? Ya, betul. Britain tu British lah. Britain tu British. Britain tu British lah tu. Jadi, oleh sebab itu, apabila British terlibat dengan Perang Dunia Pertama, maka British perlukan banyak duit. Untuk apa? Untuk membiayai, untuk menampung keperluan tentera dalam Perang Dunia Pertama. Sebab itu British kenakan cukai yang tinggi kepada penduduk tempatan. Untuk menampung keperluan tentera dalam Perang Dunia Pertama. Dan huraian dia iaitu ya, betul. Australia itu negara kecil ya. Untuk menampung keperluan tentera dalam Perang Dunia Pertama. Kerana apa? Kerana kita tahu boleh sambung iaitu kita kata Britain telah terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama sejak tahun 1914, dan mereka memerlukan dana yang tinggi. Dana tu maknanya duit lah. Dana yang tinggi untuk membeli peralatan ataupun membeli keperluan peperangan ataupun keperluan ketenteraan. So cikgu kecilkan sikit. Cikgu kecilkan sikit kat sini. Iaitu, so kalau kita lihat di sini, inilah dia. So inilah rasionalnya. Apakah rasional? Cikgu, bila British dapat perak, BG Timah dapat fee ke? Sebenarnya dia macam ni. Dia macam ni. Iaitu kalau kamu lihat macam mana British dapat. Dalam bab yang ketiga, kita belajar negeri-negeri Melayu bersekutu kan. Bila British dapat negeri Perak memang ada banyak lombong biji timah. Kemudian British telah buat, dia hantar orang untuk mengkaji dalam bumi, ada tak lagi kawasan-kawasan yang ada biji timah. So bila ada, British terus berjumpa dengan para pembesar. May I know, siapakah tuan punya tanah di kawasan itu? So mungkin kita kata sebagai Long Jaafar. Long Jaafar kata apa? Yang itu tanah di sana tu, saya punya. Kenapa tu? Jadi British kata apa? Sana ada biji timah. Saya nak sewa kawasan tanah tu boleh? Nak sewa? Saya nak buat perlombongan. Saya sewa dengan tuan. 1 tahun saya akan bayar $5,000. Saya sewa.
Jadi, para pembesar kata apa? Okey, awak nak sewakan. So, tiap-tiap tahun awak bayar RM5,000 kepada saya kan? Okeylah, bayar. Jadi, bila bayar, jadi kemudian British akan mulakan kerja-kerja pelombongan. Segala bahan biji timah yang dikeluarkan daripada tanah itu akan menjadi milik British. Kalau katakan Long Jaafar kata apa? Itu kan ada biji timah tu. Kenapa kau keluarkan? Ini kan kawasan saya. Saya dah bayar sewa. Okey, dah pajak kan, dah sewa daripada encik kan. Jadi segala harta, segala perlombongan dalam tu adalah hak milik saya. Saya dah bayar, dah sewa. Nampak tak? Ah, jadi British boleh memperoleh biji timah itu dan keluarkannya dan pergi hantar ke Britain untuk dijual. Jadi ya dapat, tapi apalah sangat, kau bayangkan apalah sangat 5,000 setahun berbanding dengan apa yang British keluarkan. Mungkin sebenarnya British keluarkan, dalam masa 5,000 tu, dalam masa 2 bulan dah dapat balik duit dia. Sehari dia boleh keluarkan RM100 lah biji timah. Jadi kalau sebulan dah 3,000. 2 bulan, 2 bulan dah 6,000. Maknanya, British yang dapat tu lagi banyak daripada British bayar sewa kepada Long Jaafar. Kenapa Long Jaafar tak tolak? Well, bagi dia, siapa yang buat dia dapat. As long as British bayar sewa. Nampak tak? Selagi British bayar sewa, tak salah pun dalam perjanjian. Dia dah bayar sewa kan? Sewa tanah tu. Dia nak guna pakai tanah tu untuk apa? Lantak dia. Kan? Jadi itulah sebenarnya yang berlaku. Okey. Jadi kita kembali, itulah berkaitan dengan rasionalkan tindakan British mengenakan cukai yang tinggi kepada penduduk tempatan. Bijak soalan saya pula. Mana yang pelajar-pelajar lain ni? Baik. So, soalan macam ni. Macam mana nak jawab, cikgu? Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Baik. So, itulah rasionalnya untuk membiayai kos prasarana dan kemudian awam. Dan juga untuk menampung keperluan tentera. Baik. So, kita teruskan dengan apa yang berlaku di Sarawak dan juga di Sabah. Di SPUB ni. Kesian mereka. Kenapa ya? Jom kita tengok. Di Sarawak pada tahun 1894, DJS Bailey. DJS Bailey ni seorang pegawai brut yang bertugas di Simanggang mengenakan cukai terhadap orang Iban di Ulu Batang Lupa. Malah DJS Bailey ni mengeluarkan arahan akan memusnahkan rumah panjang. Samsing betul ni. Memusnahkan rumah panjang yang dibina di kawasan sempadan Sarawak dengan kawasan Belanda di Kalimantan. Siap keluarkan arahan tu. Atas alasan apa? Sebab nanti takut sampai ke kawasan Belanda. Jadi orang Iban membantah paksaan itu. Membantah paksaan supaya berpindah ke pertempatan sepanjang Sungai Utama. Kerana apa? Kerana menjejaskan kegiatan tanaman pindah mereka. Cuba musnahkan rumah dia kan? Ya, betul. Jadi, apa yang DJS Bailey tu buat? Ketika memasuki sempadan dari kawasan pentadbiran Belanda, orang-orang Iban barang-barang yang dibawa oleh orang-orang Iban, oleh penduduk tempatan seperti tempayan dan tembaga akan dirampas oleh pegawai bertugas kerana gagal membayar cukai. Di samping dikenakan denda sebanyak 10 kati, RM7.20. Mahal kot. Sepatutnya barang mewah orang Iban tidak perlu dikenakan cukai. Cukai pula biasanya hanya dipungut di pusat pungutan di hilir sungai, maknanya di kawasan
sungai yang nak masuk ke laut tu, kat sana baru petik cukai. Ini kat kawasan hulu pun, okey, pegawai Brooke ingin mengutip cukai. Kemudian nak paksa pula tu memusnahkan rumah panjang tu. Okey. Jadi barang-barang yang dibawa oleh orang-orang Iban ni kena cukai. Kalau tak bayar cukai, kena rampas. Okey. Dan lah cukainya mahal. Okey. Jadi ini kita nampak bahawa penduduk-penduduk di kawasan Sarawak juga menghadapi tekanan yang tinggi dan juga menghadapi kita kata sebagai kesengsaraan. SBUB di Sabah sama je perangai. Okey, kalau pindah ke tempat lain macam lari ke Belanda, Kalimantan, boleh, tak ada masalah. Kalau nak lari ke Belanda, tak ada masalah. Tak ada masalah pun, tapi pentadbirannya berbeza lah. Bahasa yang berbeza, timbul pula isu yang lain dia. So di Sabah, SBUB memperkenalkan pelbagai jenis cukai yang membebankan rakyat, yang menyusahkan rakyat. Okey, contohnya, cukai yang dikenakan oleh SBUB ke atas orang-orang murut, iaitu 1 ekar tanah $1. Kawasan tanah yang melebihi 1 ekar $2. Boy. Hak milik tanah bagi 0.4 hektar 50 sen setahun. Oi, mahal. Pokok kelapa yang menghasilkan nira. Nira tu maknanya gula. Menghasilkan gula tu 25 sen setahun. Segantang beras 2 sen. Ya. Tangkapan ikan besar RM1 seekor. Menangkap ikan pun kena bayar cukai. Memelihara anjing. Ya, memelihara anjing pun kena bayar RM1 seekor. Ya. Kena apa yang kena sama? Orang Iban bukan orang Islam lah pandai. Okay. Jadi orang Iban memang pelihara anjing. Ya, jadi pelihara anjing pun kena bayar cukai. Dikenakan cukai oleh SBUB. Jadi kalau kita nampak even dog, ya betul. Even dog pun kena. Kan? Tapi bukanlah maknanya British tu banggang sangat sampai dia pergi tanya dog tu. Oi anjing, kau tak bayar cukai kan? Anjing betul. Kan, kau sini. Kau tak bayar cukai, tangkap dia. Kawai, tangkap anjing ini. Tak adalah macam tu. Okay. So dia akan kenakan cukai kepada tuan punya anjing itulah kan. Dia kenakan cukai. So tuan punya anjing ni mana? Tuan punya anjing. Tu. Sila bayar cukai. Ni anjing ni. Dia begitu kena bayar cukai. Tuan dia kena bayar cukai untuk anjing itu. Ini orang-orang murut. SBUB kenakan terhadap orang-orang murut. Kamu rasa baik? Adalah RM1 mahal pula tu. Betul? Okay. Jadi, kalau tangkapan ikan besar tak tahan tu. RM1 seekor. RM1 ni mahal tau. Kalau ikut zaman sekarang macam 50 ke RM100. Duit RM1 ni. Jadi kena cukai pula tu. Dapat seekor, RM1 kena bayar. Kalau macam tu, baik buat apa? Memancing catch and release. Betul? Catch and release. Maknanya dah dapat ikan, lepaskan balik. Kenapa? Nanti kita bayar. Okay. Kita nak tangkap aja. Lepaskan balik. Okay, catch and release. Jadi inilah cukai-cukai yang dikenakan oleh SBUB kepada orang murut dan juga cukai yang dikenakan oleh pegawai Brooke kepada penduduk Iban. Penduduk Iban di Sarawak. Sian diorang, memang sian. Dan yang terakhir kita nak tengok pada petang ini iaitu layanan tidak adil. Di Sabah, SBUB menindas orang murut. Mereka dilarang membuka tanah baru untuk pertanian pindah atau penempatan. Tak boleh. SBUB kata apa? Orang murut, kamu tak boleh buka tanah baru. Tak boleh. Itu penindasan. Akibatnya, orang-orang murut ini kekurangan bekalan beras. Macam mana ni kami nak buka tanah baru, kamu tak bagi.
Habis kami nak makan apa? Kami kena buka tanah baru untuk menanam padi huma. Nak dapatkan beras, nak makan. Kan? Jadi, orang murut dikenakan bayaran menyukat tanah. Okey, untuk menentukan sepadan. Tapi yang ini paling kronik. Korang tengok ayat ni. Suami isteri, orang murut dipaksa tinggal berasingan dan dipisahkan oleh aliran sungai. Setiap kali mereka ingin berjumpa, dikenakan denda $1. Ini melampau. Ini memang sangat-sangat melampau. Ya. Yeah. Kau bayangkanlah, bayangkanlah orang murut kena kau-kau dengan orang-orang SBB. Bila dah kahwin tu nanti, let's say lah kalau katakan dah kahwin tu kena tinggal asing. Okey, ini kawasan Bukit Mukau, kemudian ada sungai kat sini. Okey, kemudian nanti ini sungai. Okey, baik. So si suami tinggal kat sini, okey, dan si isteri tinggal kat sini. Ya. Jadi apabila kalau kita lihat apabila dia ni, okey, suami nak jumpa isteri, nak cross jumpa isteri, okey, ada pula pegawai British kat sini tunggu. Nak pergi mana tu? Nak pergi mana? Mau seberang sana kah jumpa bini? Jumpa isteri, sila bayar cukai dulu. Berapa banyak? $1. Jadi, okey, kalau nak jumpa, kena bayar $1. Ini okey dikenakan kepada orang-orang murut sahaja. Kau rasa? Ini macam kalau ada pegawai British kat tengah-tengah tu, kita tombok dia saja. Kita tombok dia saja ya. Kan kurang ajar ini. Kan, mau jumpa isteri pun kena bayar cukai dengan you. You siapa? Kalau aduh, soalan kau ni payah betul aku nak jawab. Zakil, kalau yang itu cikgu letakkan dalam ni lah. Okay. So biar dia mengalir kan. Mengalir kau. Okay. Orang murut tak buat rusuhan ke? Okay. Orang murut tak buat rusuhan. Tapi berlaku juga penentangan lah. Sebab itu penentangan-penentangan yang kamu belajar tadi, iaitu penentangan syarif masahu, penentangan rentap, penentangan mak satu semua tu, mewakili kaum-kaum ni lah sebenarnya. Mewakili kaum-kaum ini yang mana telah ditindas oleh British. Nak jumpa bini pun kena bayar RM1 dulu. Apa dah? Ya, ingatkan zaman sekarang je ada tol. Rupanya zaman dulu pun ada tol. Tol pula kat tengah sungai pula tu. Begitu. Jadi ini membawa kepada kesengsaraan penduduk. Penduduk memang hidup dalam keadaan sengsara lah. Jadi sistem pentadbiran barat mengancam kehidupan sosial masyarakat tempatan. Kestabilan, ya betul. Kestabilan dan kemakmuran yang dinikmati terjejas akibat tekanan yang diberi oleh British. Oleh yang demikian, permuafakatan amat penting untuk memastikan perjuangan penentangan ketidakadilan dapat dicapai. Jadi, pada hari ini kita telah mempelajari tentang kesan pentadbiran barat terhadap kehidupan masyarakat. Itu yang pertama, kesengsaraan rakyat. Kenapa rakyat sengsara? Kerana cukai yang tinggi. Kemudian juga masalah nak bayar cukai. Kemudian bercanggah dengan nilai-nilai tempatan. Baik. Kemudian juga ada yang dikenakan cukai yang melampau, cukai yang tinggi. Di Sarawak. Begitu juga ada yang dikenakan cukai, nak jumpa isteri sendiri pun kena cukai. Ini dah melampau lah. Jadi itulah kesan pentadbiran barat terhadap penduduk tempatan, iaitu kesengsaraan penduduk tempatan. Ada soalan nak tanya? Ada soalan silakan. Sekejap
Okey, baik. So, kalau bersaingan anak duduk mana? Kalau bukan kalau bersaingan, kalau berasingan, anak duduk mana? Okey. Kalau berasingan, anak duduk di mana? Anak duduk di salah satu lah. Sama ada di sebelah ibu ataupun di sebelah bapa. Ya. Jadi ini adalah menunjukkan ciri-ciri apa tahu? Ciri-ciri seolah-olah penindasan, sengaja menindas dan sengaja memberi kesengsaraan kepada penduduk tempatan. Anak duduk dengan pengawal bertugas, itulah pasal. Okey. Jadi ini memang melampau lah. Ya, memang melampau. Okey. Ya, ada soalan lain nak tanya? Mana pelajar-pelajar tadi? Yang 5 orang tadi. Mana soalan-soalan daripada kamu? Mana soalan-soalan daripada kamu? Mana? Okey. Okey, ada soalan? Cikgu berapa jam boleh jumpa? Itu cikgu tak tahulah. Tak spesifik pula. Okey. Tak spesifik. Tak spesifik pula berapa jam okey. Okey. Cikgu, kalau dia orang tak jawab, cikgu kenakan cukai. Makan pun isi kena cari ke kalau tinggal asing? Ya, betul. Makan pun isi kena cari kalau tinggal asing. Kalau dia orang tak jawab, cikgu kenakan cukai. Ya. Cikgu, kalau bini dua macam mana? Kalau bini dua, kena bayar 2 kali lah. Kan? Kena bayar 2 kali lah kot. Ah, kalau hantar barang boleh ke? Boleh hantar barang. Kan? Tapi kalau alah, kalau bini 4 bayar 4 kali lah. Yelah. Kalau bini 4 bayar 4 kali lah. Mana ada suami 2 lah. Okey. Jadi buaya Okey. Bukan buaya. Eliana, bukan buaya. Baik, sistem tekanan barat menyebabkan hak kehidupan kita terjejas. Bincangkan. Okey. Seterusnya kita nak bincangkan yang ini. Berapa markah yang kita nak bagi? Agak-agak berapa markah untuk soalan ni? Okey, biasanya ada 4, 6 atau 8. Okeylah, 6 lah Okey. So, Ahmad Danish kata 6 markah. Okey. So, kita akan cuba untuk jawab soalan ini. Dan, okey, soalan dia adalah 6 markah. Okey, 6 markah diberi. Jadi, kalau 6 markah, strategi kita apa biasanya? Kita akan buat 3 fakta dan juga 3 huraian. Dua je lah tak ada mood nak salin. Tak ada mood, boleh tak ada mood nak salin, suka hati je. Baik. Jadi, bila kita dapat ini, apa yang kita kena buat? Iaitu, ingat macam selalu cikgu pesan pada kamu, bila dapat soalan struktur atau soalan bahagian B atau bahagian C, paling penting kamu kena tengok kehendak soalan. Pertama, soalan dia, sistem pentadbiran barat. Ini keywords. Okey, menyebabkan hak kehidupan kita terjejas. Okey. Sistem pentadbiran barat menyebabkan hak kehidupan kita terjejas. Bincangkan. Ya, bincangkan. So, daripada sini kita boleh lihat apa itu sistem pentadbiran barat. Kita kena spesifikkan. Apa itu sistem pentadbiran barat? Iaitu tentang sistem pentadbiran macam mana? Iaitu sistem pungutan cukai. Sistem pungutan cukai. Kemudian iaitu apa lagi? Tentang sistem pembayaran cukai. Pembayaran cukai. Kemudian apa lagi? Sistem pentadbiran barat. So kalau kita lihat apa lagi? Iaitu seterusnya sistem pentadbiran barat iaitu kewujudan. Kewujudan pemungut hasil jawatan pemungut hasil. Pemungut hasil
dan magistrate. Magistrate. Ini adalah contoh-contoh sistem pentadbiran barat. Ya, sistem pungutan cukai, sistem pembayaran cukai, kewujudan jawatan pemungut hasil dan magistrate. Kemudian juga kita boleh tambahkan lagi iaitu jawatan iaitu jawatan resident British. Resident British. Jadi itulah antara sistem pentadbiran barat. Baik, daripada situ kita lihat menyebabkan hak kehidupan kita terjejas. Okey. Baik. Bagi. Dah clear dah. Sini. Sini. Okey. Baik. Okey, baik. Kalau kita lihat, sistem pentadbiran barat, sistem pungutan cukai, pembayaran cukai, kewujudan jawatan pemungut hasil dan magistrate dan jawatan resident British menyebabkan kehidupan terjejas. Bagaimana kita nak kaitkan dengan terjejas ini? Sistem pungutan cukai menyebabkan kesengsaraan. Kerana cukai yang tinggi. Iaitu membebankan rakyat. Membebankan rakyat itu satu. Kemudian sistem pembayaran cukai yang mana huraian dia iaitu kena bayar mengikut apa? Bayar di pejabat. Pejabat kutipan cukai. Dan juga bayar mengikut waktu pejabat. Masa pejabat juga telah menyebabkan kesukaran rakyat. Kesukaran rakyat untuk melakukan pembayaran. Pembayaran. Yang itu. Jadi itu yang kedua. Kewujudan jawatan pemungut hasil dan magistrate ini telah menyebabkan apa? Iaitu kewujudan jawatan ini telah menyebabkan pembesar kehilangan hak memungut cukai, dan juga kita boleh mentionkan juga para pembesar kehilang kuasa mentadbir. Hilang kuasa mentadbir kawasan tertentu. Dan kalau kita boleh mentionkan lagi iaitu tentang jawatan resident British ini. Jawatan resident British, apakah yang menyebabkan hak kehidupan kita terjejas? Iaitu jawatan resident British ini telah menyebabkan apa? Telah melangkaui. Maknanya telah melangkaui kuasa sultan dalam pentadbiran negeri. Tak. Masalahnya, cikgu kalau ada pemungut hasil, tak payahlah nak pergi pejabat bayar cukai kan cikgu. Sebenarnya pemungut hasil tu yang duduk kat ofis. Pemungut hasil tu yang duduk kat pejabat. Itu masalah dia tu. Melangkaui kuasa. Baik, melangkaui kuasa sultan dalam pentadbiran negeri, dan ini telah menyebabkan sultan kehilangan kuasa. Dan pengaruh. Baik. Kita lihat di sini bahawa cikgu telah berikan di sini adalah fakta dia. Dan di sini adalah huraian-huraiannya. Huraian-huraiannya. So, kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3 dan juga 4. So, 5, 6, 7, 8. Tapi markah nak bagi 6 je. Jadi, kamu boleh pilih mana-mana 3 fakta di sini dan juga mana-mana 3 huraian di sini. Untuk membina ayat jawapan. Sebab cikgu nak semua pelajar buat ayat jawapan di Zoom chat.
seperti biasa. Okey. So macam mana nak buat ayat? Iaitu mulakan dengan sistem pentadbiran barat. Pentadbiran barat menyebabkan hak kehidupan masyarakat. Kehidupan kita terjejas. Hal ini disebabkan ataupun hal ini kerana itu. Mulakan ayat seperti itu. Hal ini kerana, kemudian kamu buat. Sambunglah dengan mana-mana fakta, kemudian sambungkan dengan huraian. Kemudian sambung balik dengan perenggan baru. Selain itu, sambung lagi. Dia begitu. Baik. So, dalam masa 10 minit, cikgu nak kamu buat ayat jawapan di dalam Zoom chat sekarang. Untuk semua pelajar. Semua pelajar buat ayat jawapan bagi soalan ini. Dan cikgu akan lihat kamu punya jawapan. Boleh? Boleh? Silakan. Muda penutup naga, suka tercium tapi topeng. Advan. Bagus. Satu, dua,
3, 4, 5, okey, dan 6. Okey, baik, bagus. Okey, bermakna cukup untuk 6 markah. Bagus, Van. Maknanya kamu pilih mana-mana yang 6 fakta dan maknanya 3 fakta dan 3 huraian untuk dapatkan 6 markah. Bagus, Van. Bagus. Okey. Baik, bagus. Bagaimana yang lain-lain? Masih ada masa. Okey, untuk buat ayat jawapan tu. Okey, apa lagi? Iman. Okey. Okey. Bagus. Baik, bagus. Iman, 6 markah. Bagus. Ahmad Danish. Bagus. 6 markah juga. Okey, untuk Ahmad Danish, bagus. Zarif. Okey. Bagus. Okey, baik. Bagus. Zarif, 6 markah juga. Bagus, ayat tu susunan yang baik. Aaron. Okey, it's okay, Aaron. Dah nak habis dah pun. Okey, yang lain-lain? Okey. Cikgu sabar je. Okey. Alia Khairina, okey. Okey. Bagus. Bagus. Okey, bagus. Okey, 6 markah untuk Alia Khairina. Nadine. Hai Nadine. Masuk tak bagi tahu cikgu pun. Hai Amboi. cikgu. Amboi, sombong sekarang ya. Amboi. Mana ada cikgu. Okey. So, cuti hari ni baru masuk Sorry tak. cikgu. Okay, it's okay. Balik bila besok? Cikgu. Esok. So, macam mana sejarah dekat sekolah? Dah habis belajar dah semua bab? Kita orang dah sampai bab 5 cikgu. Bab 5 kita orang dah masuk bab 7 lah. Tak apa, tak apa. So, lepas ni kamu punya cuti adalah pada bulan, pada pilihan raya nanti ya? Bulan 11. Bulan 11 nanti. Bulan 12. Okay. Okay, baik. So, kalau macam tu, lain kali masuk bagi salam, bagi tahu. Nadine ni masuk je kan. Ya cikgu. Okay. Baik. So, Nadine, okay, kita buat sistem pentadbiran barat menyebabkan hak kehidupan kita terjejas. Okay, baik. So, tanggungan kuasa akan lebih mudah tertindas. Baik, betul. Dan juga menyebabkan kehilangan hak untuk cukai. Okay, bagus. 4. Okay. Baik, 6 markah untuk Nadine. Okay, terima kasih banyak Terima kasih Nadine. cikgu. Ya, Nadine ni memang best daripada Form 1 lagi. Nadine jangan lupa temu janji kita untuk sejarah Form 4 dan Form 5 nanti tahun depan.
Settle cikgu boleh. Okey, baik. Kemudian Ardini, okey, Sistem Tabiat Barat. Okey, disebut kali kuasa barat. Okey, baik, bagus. Okey. Pejabat kutipan cukai yang jauh dari tempat tinggal rakyat, bagus. Okey, so 6 markah untuk Ardini. Kaviar. Okey. Baik, okey, baik, betul. Baik, 3 kat situ. Baik, 6 markah juga untuk Kaviar, bagus. Farah Farhana telah menyebabkan. Okey. Baik. Okey, baik, bagus. Siap perenggan sekali. Baik, bagus. Okey, bagus juga Farah Farhana. Okey. Jadi, okey, daripada jawapan-jawapan yang telah kamu berikan itu, maka jelaslah bahawa kamu tahu bagaimana untuk membina ayat jawapan dan bukan apa. Okey, cikgu beri latihan ini kerana apa? Kerana nak harapkan korang menjawab sendiri dalam latihan ni memang taklah.